Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan bab 2 iaitu keutuhan wacana dalam penulisan akademik berdasarkan satu artikel yang saya kaji iaitu dakwah Islam dan transformasi pendidikan Islam di Nusantara. Jadi kita masuk kepada bab 2.1 iaitu koheren dan kohesi. Apakah yang dimaksudkan dengan koheren dan kohesi? Koheren merupakan perantaraan gagasan idea yang menunjukkan sesuatu idea atau fikiran dijalin dalam sebuah cerita atau peristiwa untuk membentuk teks. Peristiwa atau cerita yang disampaikan mempunyai makna. Hal ini bermaksud koheren merupakan kesinambungan idea yang disusun secara teratur dengan jalinan yang kemas dan rapi menjadikan wacana itu suatu teks yang bermakna. Sebagai contoh di sini, contoh ayat yang saya ambil daripada artikel tersebut ialah penyebaran agama Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Salah satunya pendidikan agama Islam yang memiliki peranan penting dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Proses pendidikan Islam di Nusantara telah diselenggarakan pada masa kerajaan Islam pertama di Nusantara, iaitu Perlak pada tahun 840 sehingga 1292 Masihi dan Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 sehingga 1521 Masihi. Jadi sebagaimana kita dapat lihat di sini, ini merupakan salah satu contoh ayat bagi koheren dan kohesi kerana teks tersebut mempunyai kesinambungan idea melalui perkataan agama Islam, Nusantara dan juga kerajaan. Jadi baiklah, kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya iaitu 2.2 jenis-jenis keutuhan wacana. Tetapi pada hari ini saya akan highlightkan berkaitan dengan keutuhan semantik, hubungan sebab dan juga akibat. Apakah yang dikatakan sebagai hubungan sebab dan akibat? Hubungan sebab dan akibat ialah menunjukkan bahawa disebabkan sesuatu perkara akan menyebabkan sesuatu perkara. Sebagai contoh ayat di sini ialah dengan kedatangan Islam di Nusantara, pendidikan agama Islam menjadi kunci dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah ini. Ini dikatakan sebagai satu contoh ayat bagi keutuhan semantik hubungan sebab di antara kerana ia membawa maksud disebabkan sesuatu perkara maka akan membuahkan sesuatu hasil. Sebagai contohnya, disebabkan kedatangan Islam di Nusantara, hasilnya pendidikan Islam menjadi kunci dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah ini. Baiklah, kita sambung kepada subtopik yang seterusnya iaitu keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ini terbahagi kepada beberapa bahagian, tetapi yang saya ingin fokuskan pada hari ini berkaitan dengan penanda penghubung. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan keutuhan gramatikal? Keutuhan gramatikal berasal daripada perkataan gramatis yang membawa maksud mengikut peraturan, yang mana gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses tata bahasa. Jadi, apakah yang dikatakan berkaitan dengan penanda hubung? Seperti yang kita tahu, penanda hubung akan menghubungkan antara kata dengan kata, ayat dengan ayat dan juga perenggan dengan perenggan yang lain dalam satu wacana. Sebagaimana contoh ayat yang saya letakkan di slide ini ialah ajaran Islam disebarkan secara damai dan tidak melalui kekerasan, Piro 2017. Selain itu, dakwah juga harus dilakukan oleh da'i yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang agama Islam dan dengan memperhatikan konteks sosial budaya agar mudah diterima oleh masyarakat tanpa menghilangkan kebudayaan yang telah ada sebelumnya. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, penanda penghubung yang digunakan di dalam ayat tersebut ialah selain itu, yang mana penanda penghubung ini akan menghubungkan satu ayat dengan satu ayat yang lain. Seterusnya kita akan pergi kepada subtopik yang terakhir iaitu keutuhan fonologi. Apakah yang dimaksudkan dengan keutuhan fonologi? Fonologi ialah kajian tentang sistem bunyi bahasa
yang berkaitan senarai bunyi bahasa dan ciri-ciri bunyi tersebut serta peraturan khusus yang menjelaskan cara bunyi-bunyi tersebut berhubung antara satu sama lain. Jadi, dalam keutuhan fonologi terdapat pelbagai tajuk, tetapi tajuk yang saya ingin fokuskan di sini berkaitan dengan hubungan melalui intonasi suara. Jadi apa kita dapat lihat di sini? Contoh ayat daripada artikel yang saya kaji ialah makam kuno seperti makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah ditemukan di Mojokerto. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa intonasi suara berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Sebagai contoh, daripada satu ayat tersebut, kita boleh membahagikan kepada dua jenis ayat yang berbeza, iaitu ayat penyata dan juga ayat tanya. Bagi ayat penyata, ia berbunyi sebagai makam kuno seperti makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah ditemukan di Mojokerto. Manakala, bagi ayat tanya pula, di Mojokerto, makam kuno seperti makam Fatimah binti Maimun dan Hibatullah ditemukan. Jadi itulah antara perbezaan berkenaan dengan keutuhan fonologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Akil bin Syed Akmal dari kelas PAI 2. Pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai bab 4, kemahiran membuat rujukan berdasarkan artikel yang kami cari, iaitu tajuknya ialah dakwah Islam dan transformasi pendidikan Islam di Nusantara. Okey semua, mari kita ke slide yang seterusnya. Okey, baiklah semua. Dalam bab 4 ni, saya akan fokuskan kepada 4.2, paduan ringkas citasi dan rujukan. Untuk pengetahuan semua, terdapat pelbagai panduan ringkas citasi dan rujukan. Tapi, pada hari ini, saya akan mengambil 3 sahaja paduan ringkas citasi dan rujukan. Jadi, yang pertama apa dia? Yang pertama ialah peraturan menulis citasi dan rujukan daripada jurnal dengan Digital Object Identifier DOI. So, apa maksudnya tu? Okey, maksudnya ialah kita pilih rujukan ilmiah dalam lapan seseorang yang jelas nama penulis dan penerbitan, seperti dalam Mendeley, Google Scholar, ResearchGate. Sebagai contoh, berdasarkan artikel yang kami pilih, saya dapat pilih dan identify DOI. So, mari kita tengok citasi dalam teks. Kebiasaan ini sangat penting dalam menanamkan kepribadian dan karakter generasi Islam di Minangkabau, sehingga proses kulturisasi berbagai ajaran Islam terhadap masyarakat berjalan dengan sendirinya melalui Lembaga Pendidikan Surau Adam S 2017. Itu ialah citasi dalam teks. So, kita tengok rujukan dia macam mana. Yang saya highlightkan warna hijau tu ialah nama penulis, Adam S. Seterusnya, apa yang kena ada? Kita kena ada dia punya tahun 2017 yang saya colourkan warna merun, merah-merah, oranye-oranye macam tu. Lepas kita dah ada nama penulis, tahun, kita kena ada dia punya judul artikel. Apa dia? Karakteristik dan sistem pendidikan Islam mengenal sejarah pesantren, surau dan memusnah di Indonesia. JALI. JALIE. Yang saya warnakan pink tu, itu merupakan judul artikel. Tidak perlu italic yang macam sengit tu. Tak perlu. So, terusnya apa yang kena ada dalam DOI ni? Kita kena ada nama jurnal dia. Apa nama jurnal dia? Journal of Applied Linguistics and Islamic Education yang saya colourkan warna coklat tu. Seterusnya kita tengok warna kuning tu. Warna kuning tu apa? Warna kuning tu ialah jilid, iaitu nombor 1. Seterusnya kita tengok warna hijau tu, halaman, iaitu 501. Dan seterusnya DOI, dia punya link. So, itu merupakan salah satu panduan ringkas citasi dan rujukan, iaitu apa dia? Peraturan menulis citasi dan rujukan daripada jurnal dengan DOI. Saya dah terangkan tadi, yang saya warnakan tu kita kena ada apa? Nama penulis, tahun, judul artikel, nama jurnal, jilid, halaman dan DOI. Okey, mari kita ke slide yang seterusnya. Okey, yang kedua ialah peraturan menulis citasi dan rujukan daripada artikel tanpa DOI. Yang pertama tadi ada DOI.
Tapi yang kali ni tanpa DOI. So kita nak tengok apa beza dia bila ada DOI dengan tak ada DOI ni. Mari kita saksikan. Okey, yang pertama kita tengok dalam citasi dalam teks tu. Apa yang ada dalam artikel tu kan. Saya ambil yang belajar di Muin Nasah umumnya anak lelaki, sedangkan untuk anak perempuan pendidikan dilaksanakan di rumah guru. Mukhlis 2017. So, mari kita tengok rujukan. Dekat rujukan ni lah ada perbezaannya. Okey, macam biasa warna hijau tu saya warnakan itu sebagai nama penulis, iaitu Mukhlis A. Lepas tu kita tengok tahun 2017 yang saya kalikan warna merah-merah tu. Lepas tu warna pink. Warna pink tu merupakan judul artikel, iaitu Sejarah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Nusantara, Surau Mun Nasah, Pesantren dan Madrasah. Itu merupakan judul artikel. Seterusnya kita tengok warna coklat tu, nama jurnal, iaitu Al-Imam, Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan. Lepas tu ada jilid. Jilid dia nombor satu jilid dia. Seterusnya dia punya halaman. Halaman dia halaman 7 hingga 8. Itu halaman dia yang saya warnakan warna purple tu. So, apa yang tak ada kat sini? Dia tak ada link DOI. Sebab tu dinamakan Peraturan Menulis Citasi dan Rujukan daripada artikel tanpa DOI. So, dia tak ada dia punya link tu. Okey semua? Baik. So, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey semua. Mari kita pergi ke peraturan yang nombor 3, iaitu Peraturan Menulis Citasi dan Rujukan daripada buku. Semua ingatkan tadi kan? Kalau yang pertama, Peraturan Menulis Citasi dan Rujukan daripada jurnal dengan DOI. Yang kedua, tanpa DOI. Yang ketiga, daripada buku. So, kita tengok apa perbezaan dia kan? Okey, sekarang ni kita bagi contoh citasi dalam teks dulu. Dakwah adalah kegiatan untuk meninggalkan iman sesuai dengan syariat Islam. Aziz 2019. So, kita tengok rujukan dia. Inilah perbezaan dia. Perbezaan dia, yang saya highlightkan warna hijau tu, Aziz MA. Itu merupakan dia punya nama penulis. 2019 tu merupakan tahun yang saya warnakan warna merah tu. Warna pink, Ilmu Dakwah Edisi Revisi P5 tu merupakan judul buku. Dan yang terakhir, Pernanda Media, iaitu dia punya penerbit. So itulah perbezaan dia daripada peraturan-peraturan yang daripada panduan-panduan yang sebelum ni. So bila peraturan daripada buku ni, dia punya rujukan dia sikit je kita pakai. Dia kena ada nama penulis, tahun, judul buku dan penerbit. Hanya 4 sahaja. So itulah sahaja pembentangan saya mengenai panduan ringkas citasi dan rujukan. Saya harap semua boleh mengingat ketiga-ketiga panduan ringkas mengenai citasi dan rujukan. Okey semua? Bye-bye. Terima kasih. Selamat mendengar. Selamat enjoy mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Danish bin Muhammad Zalani daripada kelas option Pi 2. Pada hari ini saya akan membentangkan bab 6, iaitu mengenai kejelasan dalam penulisan. Jadi, sebelum kita menulis sesuatu jurnal, baik artikel ataupun apa jua tugasan yang bersifat pendidikan, penulisan pendidikan, ini adalah sangat wajar supaya kita mempelajari kaedah-kaedah ataupun cara-cara dalam memenuhi kehendak dan kriteria bagi mendapatkan kejelasan dalam penulisan yang kita hasilkan. Oleh itu, mari kita mulakan dengan topik yang pertama. Bagi topik yang pertama adalah penting untuk kita tahu bagi mendapatkan hasil penulisan yang baik, kita mestilah tahu mengenai kohesi. Kohesi dalam penulisan akademik adalah merujuk kepada bagaimana idea-idea dalam teks yang kita hubungkan adalah menggunakan kaedah yang sistematik dan ia boleh diterima secara logik dengan merangkakannya dalam beberapa perenggan sehingga memudahkan bagi si pembaca
memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis yang menuliskan rekod akademik tersebut. Dan ini juga perlulah dilihat pada kesinambungan ayat yang terawal dengan ayat yang sesudahnya. Kohesi juga dapat dicapai melalui beberapa rangkuman daripada pecahan-pecahan yang berikut, seperti kata ganti, penghubung, repetisi, penggunaan sinonim dan juga perkaitan semantik. Persoalannya, bagaimanakah suatu penulisan itu boleh dikatakan memiliki sifat yang jelas? Baik, mari kita lihat pada perenggan yang telah saya ambil ini. Dakwah Islam di Nusantara memiliki peran penting dalam membentuk identitas keagamaan masyarakat Indonesia. Meskipun terjadi berbagai variasi dalam praktik keagamaan dan budaya lokal, Islam tetap menjadi agama majoritas di Indonesia dan terus berkembang sebagai bahagian integral dari kehidupan masyarakat Nusantara. Jadi, melalui ayat tersebut, kita boleh lihat bahawa berlakunya ketidakjelasan. Kerana apa? Kerana terdapat struktur ayat yang mungkin berbeza dengan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Indonesia pada asalnya boleh kita lihat adalah hampir serupa dengan bahasa Malaysia. Namun, penggunaan bahasa tersebut tidak sesuai untuk kita terapkan dalam penulisan akademik kerana boleh mendatangkan ketidakjelasan dari aspek bahasa, kerana walaupun memiliki maksud yang sama, tapi penggunaan bahasa yang tidak sesuai akan menyebabkan ketidakfahaman dan kesukaran oleh pembaca untuk mendapatkan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Jadi, apakah yang menyebabkan suatu penulisan itu berlakunya ketidakjelasan? Antara punca-punca berlaku ketidakjelasan adalah seperti mana apabila seseorang itu menggunakan struktur ayat yang tidak jelas. Jadi, cara untuk mendapatkan kejelasan dalam penulisan adalah dengan cara pastikan struktur ayat yang digunakan adalah jelas dan nyata. Kedua, penggunaan tanda baca yang betul. Ketiga, keselarasan subjek dan predikat. Keempat, penggunaan kata kerja yang tepat. Kelima, konsentrasi masa ataupun dikenali sebagai tenses. Keenam, penggunaan kata hubung yang sesuai. Dan ketujuh, penjodoh bilangan yang betul. Hal ini semua kerana apa? Kerana penggunaan gramatis yang sesuai akan mendapatkan penulisan yang mudah difahami. Dan setiap penulisan yang dapat difahami dengan baik akan menghasilkan kualiti pada penulisan tersebut sehingga boleh dijadikan penulisan tersebut sebagai salah satu sumber rujukan bagi bahan akademik. Persoalannya, mengapakah kita perlu mengelakkan agar berlakunya ketidakjelasan dalam penulisan akademik? Seperti mana yang dapat kita lihat pada petikan yang di atas, mari saya bacakan. Terdapat berbagai teori yang mengaitkan sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Agama Islam dibawa oleh komunitas Muslim dari berbagai belahan dunia. Saat ini Nusantara menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Beberapa teori mengindikasikan bahawa Islam masuk ke Nusantara melalui individu dari berbagai bangsa. Sebahagian dari mereka datang untuk berdagang sambil berdakwah. Ada juga ulama atau cendekiawan agama yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajaran Islam. Daripada ayat tersebut, walaupun menggunakan bahasa yang berbeza, tapi berlakunya penjelasan di situ kerana susunan ataupun kosakata yang tepat dan memiliki struktur ayat yang sistematik memudahkan bagi seseorang pembaca memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi, antara punca dan sebab berlakunya ketidakjelasan yang utama adalah apabila berlakunya kegagalan seorang penulis bagi memenuhi kriteria
yang diperlukan dalam penulisan yang bersifat akademik. Antara kesan seseorang mengamalkan dengan penulisan yang mengikut kriteria jelas bagi penulisan akademik adalah akan mendapatkan pemahaman bagi si pembaca. Kerana penulisan yang mudah difahami akan lebih menarik minat pembaca bagi mengeksplorasi lagi penulisan tadi sehingga berjaya pembaca tersebut menghadam keseluruhan isi kandungan yang disampaikan oleh penulis. Kedua, dapat mengelakkan kekeliruan maklumat. Kerana apa? Kerana maklumat yang tidak disampaikan dengan baik akan mendapatkan kesan yang tidak sepatutnya, seperti mana kecelaruan maklumat ataupun maklumat yang palsu. Ketiga, menyampaikan hujah dengan tepat. Kerana penulisan yang mengikut struktur yang betul akan memberikan kesan bagi si pembaca agar mudah untuk mereka menerima suatu wadah ilmu baru. Dan yang keempat, dapat meningkatkan kredibiliti penulis, iaitu kualiti dalam penulisannya. Dan kelima, memastikan mesej disampaikan dengan efektif, iaitu berkesan. Dan yang keenam, memperkuatkan struktur hujah atau analisis. Hal ini penting bagi mengelakkan berlakunya sesuatu penulisan yang tidak kukuh atau tidak tepat faktanya. Dan yang terakhir sekali adalah menunjukkan penguasaan subjek. Ini adalah sangat penting kerana apa? Kerana penulisan seseorang itu akan menentukan sama ada ia faham atau tidak mengenai apa yang ingin disampaikan. Jika seorang penulis itu tidak berjaya memahami atau menguasai sesuatu yang ingin dikaryakannya, yang ingin disampaikannya, maka mustahil juga bagi seorang pembaca itu mendapatkan apa yang penulis ingin sampaikan. Soalan seterusnya, apakah yang menyebabkan suatu penulisan akademik itu walaupun kelihatan menarik, namun berlakunya ketidakjelasan? Seperti mana petikan yang telah saya ambil di atas ini, saya bacakan, di Kalimantan, Islam masuk melalui berbagai kerajaan seperti Kutai, Banjar dan Kalimantan Tengah yang memiliki Masjid Gede yang dibangun pada tahun 1434 Masihi. Di Sulawesi, Islam disebarkan melalui hubungan antara kerajaan setempat dan ulama dari Mekah dan Madinah. Pengaruh ulama Minang di selatan Sulawesi juga mempercepat menyebarkan lagi Islam. Pengaruh Kesultanan Ternate juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Sulawesi, yakni bahagian tengah dan utara. Kesultanan Tidore juga menguasai tanah Papua dan berhasil menyebarkan Islam hingga ke wilayah Semenanjung Onin di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Dari sini kita dapat lihat betapa banyaknya percampuran nama-nama tempat yang menyebabkan ketidaksusunannya satu struktur ayat. Dengan menggabungkan terlalu banyak nama-nama tempat yang tidak dikhususkan, ini boleh menyebabkan kekeliruan pembaca bagi mengingat ataupun memahami suatu konteks ayat kerana ia digabungkan dalam satu petikan yang sama tanpa diasingkan. Dan terdapat juga antara punca-punca lain yang menyebabkan berlakunya ketidakjelasan dalam suatu penulisan akademik walaupun penulisan akademik tersebut kelihatan menarik. Antaranya ialah penggunaan jargon yang berlebihan. Jargon adalah istilah yang digunakan bagi sesuatu penulisan yang pada asalnya memiliki maksud yang mudah. Contohnya buku. Dalam penggunaan istilah jargon, buku tidak digelar sebagai buku, melainkan digelar sebagai monografi. Dan seseorang yang tidak mempercayai Tuhan tidak digelar sebagai orang yang tidak percaya Tuhan, melainkan digelarkan sebagai ateis. Jadi penggunaan jargon yang terlalu banyak menyebabkan kekeliruan bagi seseorang pembaca yang tidak memiliki kosakata yang banyak dalam kehidupan harian mereka. Kedua, melalui ayat yang terlalu panjang dan rumit.
Ayat yang terlalu panjang menyebabkan si pembaca sukar untuk memahami suatu konteks yang ingin dipautkan. Kerana apa? Ayat yang terlalu panjang pada kebiasaannya akan lari daripada kesinambungan asal. Hal ini akan menyebabkan berlakunya perubahan fakta ataupun berdalih daripada suatu fakta yang awal dan akan berubah menjadi fakta yang baru. Dan mungkin hal ini akan menyebabkan ketidakjelasan itu menjadi suatu yang tidak disangkakan. Kerana pada asalnya penulis memikirkan bahawa apa yang disampaikannya adalah mudah. Seterusnya adalah struktur hujah yang tidak tersusun, tanda baca yang tidak tepat, kurangnya fokus pada idea utama, iaitu terlalu panjang menyatakan suatu huraian sehingga huraian tersebut terkeluar daripada topik utama yang ingin dibincangkan dalam penulisannya. Seterusnya adalah penggunaan istilah yang samar atau ambigu dan kurang penyuntingan dan semakan teks. Ini berlakunya ketidaktelitian dalam menghasilkan penulisan yang bersifat akademik tersebut. Sekarang, saya akan kongsikan kepada anda bagaimana ingin mendapatkan penulisan akademik yang baik serta mudah difahami. Mari kita baca petikan di atas. Untuk melihat tujuan nasionalisme, maka perlu diperhatikan konsep-konsep dasar yang mendasari faham kebangsaan tersebut. Konsep-konsep dasar yang dimaksud di antaranya adalah unsur kesatuan dan persatuan, adat istiadat, sejarah, asal keturunan, bahasa dan cinta akan tanah air. Tidak dapat dipungkiri bahawa Islam menyerukan persatuan dan kesatuan. Daripada ayat ini, penggunaan tanda baca yang sepatutnya serta kata hubung yang sesuai dapat menjadikan suatu ayat yang pada asalnya kompleks dan berjaya dipadatkan menjadi suatu ayat yang memiliki struktur yang mudah difahami serta ringkas. Antara cara-cara yang anda boleh dapatkan bagi menghasilkan penulisan yang lebih jelas dan mudah difahami adalah dengan menggunakan beberapa tips yang ada di tepi ini. Antaranya adalah menggunakan ayat ringkas dan padat. Kenapa? Ayat yang ringkas dan padat lebih mudah untuk difahami serta menarik minat si pembaca agar mereka tidak bosan dengan penulisan yang terlalu panjang. Kedua, elakkan jargon berlebihan. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, elakkan menggunakan perkataan jargon yang berlebihan. Seperti dalam petikan di atas, perkataan nasionalisme adalah salah satu perkataan jargon. Tapi dalam satu petikan tersebut hanya menggunakan satu saja perkataan jargon dan seterusnya disambung dengan perkataan cinta akan tanah air yang membawa maksud yang sama dengan nasionalisme. Yang ketiga, susun idea secara logik. Kita menulis sesuatu dengan menggunakan ketajaman ataupun daya kritis akal kita bagi menghasilkan suatu penulisan yang bermakna. Seandainya kita gagal menulis sesuatu penulisan yang boleh memberikan manfaat, itu bermaksud penulisan itu adalah penulisan yang bersifat imajinatif, iaitu tidak nyata. Jadi, elakkan menulis sesuatu yang tidak berdasar ataupun tidak memiliki fakta yang kukuh. Seterusnya adalah menggunakan perenggan dengan fokus jelas. Seperti mana yang saya nyatakan pada petikan yang sebelum tadi, bahawa penting untuk kita mengasingkan suatu topik dalam perenggan-perenggan tertentu. Supaya apa? Supaya pembaca dapat membezakan apa yang ingin diperbincangkan oleh penulis ketika mesej-mesej tersebut disampaikan melalui penulisan. Seterusnya adalah semak semula untuk mengelakkan kesalahan. Hal ini sangat penting bagi seorang penulis yang menulis penulisan akademik. Kerana apa? Kerana setiap penulisan akademik itu adalah bersifat fakta, di mana
setiap fakta perlulah sentiasa tepat dan memiliki hujah yang kukuh. Kerana dikhuatiri, hujah-hujah yang tidak kukuh ataupun fakta yang salah boleh menyebabkan penulisan tersebut akan jatuh kredibilitinya. Seterusnya adalah menggunakan contoh atau penjelasan yang relevan. Hal ini sering kali kita dapat lihat seperti mana penulisan akademik yang sering dinyatakan perlulah memiliki fokus utama ataupun isi penting di dalam penulisan tersebut. Dan setiap fokus utama ataupun isi penting yang dilakukan pada kebiasaannya akan diselitkan dengan contoh-contoh yang berkait. Pastikan contoh-contoh tersebut adalah contoh yang relevan dengan apa yang diperbincangkan, tidak lari daripada topik dan tidak terkeluar daripada fokus utama ataupun idea asal yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan akhir sekali, pastikan tanda baca digunakan dengan betul. Tanda baca sangat memberikan peranan dalam sesebuah penulisan. Ini dapat dibuktikan dengan petikan di atas. Seperti mana kita lihat, konsep-konsep dasar yang dimaksud di antaranya adalah unsur kesatuan dan persatuan, adat istiadat, sejarah, asal keturunan, bahasa dan cinta akan tanah air. Seandainya penggunaan tanda baca yakni koma tidak digunakan dengan baik, maka tidak akan sampai mesej yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi dengan struktur yang betul, pembaca akan lebih mudah memahami apa yang ingin disampaikan. Baik, sudah sampai di penghujungnya. Kini saya akan memberikan kesimpulan mengenai topik-topik yang telah diperbincangkan. Kesimpulannya adalah penulisan yang jelas memudahkan pemahaman, menyampaikan idea dengan tepat dan meningkatkan kredibiliti penulis. Ia dicapai melalui struktur ayat yang ringkas, susunan idea yang logik serta penggunaan tanda baca dan istilah yang tepat. Kejelasan dalam penulisan memastikan mesej yang disampaikan dengan berkesan dan mengelakkan kekeliruan bagi pembaca. Sekian daripada kami.